Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya berada di belakang rumah. Memang puas hati jika dapat bersantai-santai di rumah sendiri. Nyaman sekali, udaranya ramah nyaman. Kebaikan tinggal di kampung ini. Semuanya hidup slow, perlahan tapi penuh nikmat, tuan-tuan dan puan-puan. Tak payah nak menghadap jam jalan raya dan macam-macam lagi. Dan satu lagi, tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya, untuk penduduk kampung, puas hatilah. Pasal puas hati sebab kalau di kampung jarang sekali untuk satu perkara itu untuk tidak relevan. Dia akan relevan sepanjang masa. Apapun semuanya slow, jadi semuanya masih relevan. Okey, kenapa saya nak kata pasal relevan tak relevan ini? Sebab baru-baru ini satu dokumen telah ditunjukkan, kita terima satu dokumen yang sangat penting yang menunjukkan sama ada seorang pemimpin itu, bosmu Najib Razak, masih relevan ke tidak. Saya fikir ini ada satu kajian yang telah dilaksanakan. Saya akan bacakan kepada kamu, dan dokumen ini telah diterbitkan di dalam sahbudin.com.net. sahbudin.com.net yang berkaitan dengan relevan atau tidak lagi Datuk Seri Najib Tun Razak. Baik, jadi ini keputusannya yang telah dituliskan di sahbudin.net. Bertarik 3 April kemarin sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, keputusan ini dikeluarkan pada kemarin. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya tunjukkan keputusannya, tuan-tuan dan puan-puan, saya bacakan dulu beberapa perenggan. Meskipun populariti daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dilihat meningkat kebelakangan ini, populariti beliau tiba-tiba meningkat kebelakangan ini, terutamanya yang paling menangkap perhatian saya apabila beliau membuat lawatan di Pulau Pinang. Dan ternyata masyarakat Tionghoa, masyarakat berbangsa Cina di Pulau Pinang menerima beliau dengan baik sekali. Sehingga ada artikel kata Lim Guan Eng rasa terkejut kerana rasa gentara kerana Datuk Seri Najib Tun Razak tiba-tiba mendapat sokongan daripada masyarakat Cina. Walau bagaimanapun, saya bacakan. Meskipun populariti bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak dilihat tiba-tiba meningkat kebelakangan ini, namun sebenarnya hanya 4% pengundi mahu beliau kembali untuk menerajui negara sebagai Perdana Menteri. Tajuk artikel ini adalah Najib sudah tak relevan lagi. Hanya 4% sahaja mahu supaya beliau kembali bertanding, manakala 21% pula menyokong Ismail Sabri. Berikan komen kamu, adakah kamu bersetuju bahawa Najib sudah tidak relevan lagi? Benarkah Najib tidak relevan lagi? Dan benarkah hanya 4% sahaja yang mahu beliau untuk kembali berbanding 21% menyokong Ismail Sabri? Maklumat itu telah dikongsi oleh Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat iaitu Rafizi Ramli yang mendakwa bahawa data berkenaan merupakan dapatan daripada kajian yang telah dilakukan pada akhir Februari yang lepas. Bahkan dakwa Rafizi Ramli lagi, ahli Parlimen Pekan itu adalah pilihan terakhir selepas 5 tokoh politik yang lain, termasuk seorang lagi bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi nampaknya Tun Dr. Mahathir Mohamad lebih dipilih sebagai relevan walaupun usianya dah tua tu. 4 nama yang lain ialah, pertama, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kedua adalah Presiden UMNO sendiri iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dan Presiden PKR iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Perdana Menteri terkini iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tuan-tuan dan puan-puan, katanya dalam kenyataan itu, walaupun dia iaitu Najib Razak cukup perasan, Najib cukup popular, tapi sebenarnya 4% sahaja pengundi yang rasa nak Najib untuk kembali, tuan-tuan dan puan-puan. Tambahnya lagi dalam kenyataan itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merupakan individu yang paling tinggi
menerima undian iaitu sebanyak 21%, kata Rafizi dalam satu temu bual bersama Skop MG. Menurut Rafizi lagi, kajian tersebut melibatkan seramai 2,500 responden dan diadakan pada setiap bulan. Rafizi turut mendakwa keputusan 60% responden menolak nama-nama besar tokoh politik itu menunjukkan pengundi mahu pembaharuan di dalam kepimpinan negara. Ini ada benarnya. Berdasarkan dapatan itu juga, Rafizi berpendapat proses peralihan generasi dari aspek politik negara akan mengambil masa yang panjang. Katanya, ini kerana kita mewarisi sistem politik satu parti selama 60 tahun. Iaitu parti apa? Kamu sendiri tahu. Kamu boleh komen parti apa. Ujarnya lagi, corak dan proses untuk menjadi Perdana Menteri telah dipengaruhi sekian lama oleh hierarki dalam UMNO. Betul. Sekarang ini sahaja ada pecah tradisi di mana Perdana Menteri Malaysia bukanlah daripada pengerusi Barisan Nasional dan bukan Presiden UMNO. Satu-satunya hanya naib Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berjaya menjadi Perdana Menteri Malaysia walaupun beliau bukan Presiden UMNO dan juga bukan pengerusi Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah mungkin yang dicuba untuk disampaikan oleh Rafizi Ramli. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pastinya perang mulut di antara Rafizi dan Najib Razak semakin panas sejak kebelakangan ini, terutamanya selepas bekas ahli Parlimen Pandan itu mengumumkan untuk kembali dalam arena politik negara. Tuan-tuan dan puan-puan, keadaan nampaknya semakin hangat apabila kedua-dua individu ini berbicara perihal situasi yang melanda Sapura Energy Berhad. Tuan-tuan dan puan-puan, sumber berita ini telah diterbitkan pada asalnya daripada astroawani.com astroawani.com dan diterbitkan semula di syahbudin.net. Tuan-tuan dan puan-puan, diterbitkan semula di syahbudin.net. Harap maklum bahawa artikel ini tidak menggambarkan pendapat dan pandangan rasmi daripada channel ini, tetapi saya hanya ingin membacakan sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, terpulang kepada kamu, apa pendapat kamu? Sama ada Najib masih relevan atau tak relevan, terpulang kepada individu masing-masing. Terpulang kepada pendapat masing-masing. Beliau masih diterima atau tidak, terpulang kepada pendapat masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri tak lama lagi. Kurang daripada sebulan daripada sekarang. Dengan itu, selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi pada berita-berita yang akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Kasih share ramai-ramai. Kita jumpa lagi. Bye-bye.